الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan cuba mengkhatamkan kitab Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan Sirah Nurul Yaqin, insya-Allah. Muka surat 131. Sebelum tu mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Surat 131. Hay'atuhu wa ba'du ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tubuhnya dan sebahagian kelakuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling elok tubuh badan. Kalau kita nak belajar detail, kita bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita nak belajar detail, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Ini serba ringkas sajalah. Mukanya putih, mulut yang cantik, besar kepalanya, bersinar dahinya, tersusun rapi bulu dan halus bulu keningnya, luas dahinya, bulu mata yang lentik, sangat hitam mata hitamnya, hidung yang luas dan mancung, kedua pipinya mulus, janggut yang lebat, kedua tapak tangan dan kakinya tebal, dua lengannya besar, bahunya bidang dan dadanya luas. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Walaupun macam tu, Nabi sederhana. Tapi kalau Nabi duduk bersama orang tinggi, kelihatan Nabi lebih tinggi dari orang-orang tinggi. Kana idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafuhu a'la minhum. Rasulullah bila duduk dalam majlis bersama orang-orang tinggi, kelihatan bau Nabi lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Nabi kalau berjalan dengan orang tinggi, kelihatan Nabi seperti lebih tinggi dari orang-orang yang tinggi. Hakikatnya, Nabi SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Rambutnya tidak terlalu lurus dan tidak kerinting. Bersuara merdu dan kuat. Ini ada dalam kitab Kehebatan Rasulullah.
Suara Nabi sedap, lebih sedap daripada Nabi Daud. Suara Nabi lantang. Nabi kalau khutbah Jumaat, dengar. Rumah-rumah pun dengar. Tak payah pakai mikrofon. Orang duduk keliling masjid tu dengar. Ada seorang perempuan meriwayatkan, kata perempuan ni, sahabiah, saya boleh hafal surah Qaf. Kerana Rasulullah tiap-tiap kali Jumaat, Rasulullah akan mengakhiri khutbah pertama dengan membaca Qaf wal Quranil Majid. Saya duk dengar Nabi duk baca tu, beberapa ayat daripada surah Qaf, sampai saya boleh hafal. Saya boleh hafal ni pasal saya duk dengar. Tiap-tiap minggu Nabi khitam. Nabi akhiri, penutup khutbah pertama dengan membaca beberapa ayat daripada surah Qaf wal Quranil Majid. Suaranya dapat sampai ke tempat yang tidak akan sampai suara orang lain. Ketawa baginda adalah dengan senyuman. Nabi kerap senyum lah. Tapi pernah juga Nabi gelak sampai nampak gusi, nampak gigi geraham. Nabi gelak sungguh. Pernah jugalah beberapa kali. Antaranya seorang tua datang menceritakan kesilapan dia, nafsunya, dia bersetubuh dengan isterinya di siang Ramadan, orang tua. Nabi kata, merdekakah hamba? Dia tak mampu. Nabi kata, puasa 2 bulan betul-betul, dia tak mampu. Nabi kata, bersedekahlah kepada 60 orang miskin, setiap seorang miskin 1 cupak. Dia kata, saya paling miskin. Di kampung, dia paling miskin. Nabi dengar tu, Nabi gelak. Tak padangan tua bersetubuh di siang Ramadan. Tak padan dengan miskin, tak padan dengan tua, tak padan dengan tak larat. Orang suruh puasa tak larat. Orang suruh merdeka hamba tak mampu. Tapi bersetubuh dengan isteri. Nabi gelak sampai nampak gigi Nabi. Selalunya Nabi bila suka, Nabi hanya senyum. Jarang-jaranglah Nabi nak gelak besar ni. Baginda berjalan pantas seperti turun dari tanah yang tinggi. Itu cara style Nabi jalan. Nabi tak jalan lenggang-lenggang kangkung macam kita. Nabi jalan laju. Mengejar masa, tak mau buang masa. Jalan laju. Cergas. Apabila menoleh, kalau ada orang panggil Nabi, baginda akan menoleh dengan seluruh badannya. Bukan dengan mukanya sahaja. Kalau bercakap dengan orang ni, Nabi bukan beralih muka macam tu. Nabi beralih seluruh badan. Memberi perhatian. Kalau Nabi mengajak, Nabi berceramah, Nabi tengok semua hadirin hadirat. Masing-masing mendapat pandangan Rasulullah. Sehingga kan orang yang duduk dalam majlis ceramah Rasulullah, dia akan perasan kata dialah manusia yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa dialah yang paling Nabi sayang. Dia seorang-seorang dia, Nabi duk perhati, duk tengok. Kontak hubungan mata Nabi dengan dia tu, dia duk, setiap orang akan merasai dalam majlis itu dialah yang lebih dihargai, dia yang lebih disayangi, dia yang lebih dimuliai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa harum walaupun tidak memakai wangian. Ada sahabat yang cium tangan Nabi ni bau kasturi, ada yang cium tapak tangan Rasulullah, cium Rasulullah punya belakang tapak tangan dan meletak telapak tangan ke muka. Cium depan belakang. Bau tangan Nabi lebih harum dari kasturi, lebih sejuk dari salji. Tangan Nabi lembut. Masing-masing sahabat ada kenangan. Jadi Nabi ni harum. Kalau Nabi lalu satu lorong, Nabi dah pergi jauh dah, jalan itu meninggalkan bau harum sebagai bukti Rasulullah lalu kot tu. Rasulullah wangi. Rasulullah pakai pula minyak wangi. Peluh Nabi wangi, bertambah-tambah harum. Dan Nabi berpesan kepada kita, kalau orang nak hadiah minyak wangi, orang nak calit minyak wangi, jangan tak terima. Orang nak bagi minyak wangi, jangan tolak. Ambil. Jangan kata saya ada banyak ada minyak wangi. Orang nak bagi, ambil. Makruh menolak pemberian minyak wangi. Kalau benda-benda lain orang nak bagi, kita boleh tak mau. Minyak wangi jangan ambil lah. Ambil. Baginda tidak pernah menguap dan tidak pernah sendawa sama sekali. Tak pernah. Lam yatatha'ab qat. Sekali pun tak pernah menguap. Akhlaknya, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna tubuh badan
dan paling sempurna akhlak, kepribadian dan akalnya. Baginda kasih kepada orang-orang fakir, santun dan penyayang kepada semua manusia. Baginda tidak marah melainkan kerana Allah. Baginda memaafkan dan melupakan perbuatan jahat orang yang pernah menyakitinya. Baginda tidak pernah mencaci, bercakap keji dan melaknat, melainkan orang-orang yang Allah laknat. Maka Nabi hanya mengumumkan laknat Allah ke atas orang-orang tertentu. Baginda sangat takut kepada Allah. Nabi kalau baca Quran, dengar bunyi seperti bunyi lebah. Menangis Nabi kalau baca ayat azab, ayat neraka. Kedengaran dari dada Nabi itu bunyi seperti bunyinya air yang menggelegak atau bunyinya suara lebah. Menangis Nabi, teresak-esak. Orang yang paling takut. Ana atqakum lillah. Akulah orang yang paling takut. Akulah yang paling bertakwa, paling takut ke Allah aku. Kerana Nabi kenal Allah. Sangat berani, pemurah, mulia, fasih dan kata-katanya meninggalkan kesan di hati pendengar. Ada sentuhan kalam Nabi. Baginda bercakap dan berbincang dengan setiap kabilah dengan menggunakan bahasa mereka. Bahasa yang dapat difahami. Dengan orang Bandak, Nabi cakap cara Bandak. Dengan orang kampung, Nabi cakap cara kampung. Dengan Badawi, Nabi cakap cara Badawi. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Nabi kata, bercakaplah dengan orang mengikut standard akal mereka supaya orang dapat faham. Para sahabat tidak bangun ketika baginda hadir ke suatu majlis. Nabi tak bagi. Kalau orang nak bangun pun Nabi suruh duduk. Orang nak hormat Nabi, Nabi suruh duduk. Tapi bila datang pemimpin-pemimpin kabilah tertentu, Nabi pesan, idza jaa karimu qaumin, apabila datang seorang ketua kaum, fa'akrimu, maka muliakanlah dia. Hampak bagi dia duduk, berdiri, hormat dia, kan? Tapi Nabi sendiri tawaduk. Nabi tak mahu orang berdiri untuk Nabi. Bukan mana tak boleh berdiri, boleh. Cuma ini menunjukkan tawaduk Nabi. Nabi pernah naik unta, Nabi pernah naik kuda, Nabi pernah naik bagal, Nabi pernah naik himar. Maknanya Nabi tak kisah. Naik lori. Kalau kita naik lori, biasa naik van, naik kereta rosak, naik motor pun tak apa. Motor tak ada, naik basikal pun tak apa, tak jatuh maruh apa. Seorang tuan guru, kayuh basikal. Tak ada jadi masalah apa. Nabi pernah naik kuda yang hebat, Nabi juga pernah naik kaldai. Kaldai ni macam motor kapcai tu, Nabi naik. Tawaduk Nabi. Kerana mereka mengetahui baginda tidak menyukai perbuatan itu. Mu'jizat Nabi SAW ada banyaklah mu'jizat. Antaranya terbelah bulan. Iaitu ketika Quraisy meminta baginda, cabar baginda membuktikan kerasulannya. Ini berlaku di Jabal Abu Qubais, dekat dengan Bukit Safa. Nabi mengisyaratkan jari Nabi, maka zab, bulan terbelah dua. Dan terbit air dari celahan jari jemarinya selepas baginda meletakkan tangannya di dalam bekas yang berisi air yang sedikit. Banyak kalilah berlaku keluar air daripada jari-jari Rasulullah. Antaranya dalam peperangan Tabuk. Dan membanyakkan makanan yang sedikit dengan izin Allah. Antaranya peperangan Khandaq, gali parit. Peperangan Khandaq tu, Sayyidina Jabir jemput Nabi dan beberapa orang sahabat untuk jamu makan. Kerana Nabi ikat batu di perut. Nabi panggil semua sahabat yang sedang menggali parit. Maka macam mana nak makan makanan sikit? Di situ berlaku mu'jizat takthirut ta'am. Dengan berkat Nabi yang hidang makanan itu, semua sahabat dapat makan dan kenyang. Takthirut ta'am. Begitu juga Nabi pernah, orang bagi susu, hadiah kat Nabi susu. Nabi suruh Sayyidina Abu Hurairah panggil semua ahlu suffah. Yang bujang, yang lapang tu panggil mai semua. Mereka hampir 80 orang.
Susu adalah sejak, mana boleh makan 80 orang. Tapi Nabi, dengan berkat Nabi, semua boleh minum. Sayyidina Abu Hurairah ditugaskan untuk tolong tuang. Dan Nabi kata, saqil qaum akhiruhum syurban. Saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang tolong tuang minuman, dia minum paling lambat. Lepas orang semua pakat minum, puas dah. Orang pakat beredar, baru dia boleh minum. Sayyidina Abu Hurairah bimbang, takut susu tu tak cukup. Sebab yang mai tu semua muda-muda, lapar. Semua makan lalu tu. Dahaga pula. Dan dia ditugaskan tolong tuang. Dia mesti minum last sekali. Adakah berbaki kalau tuang kat dia ni, tuang kat dia ni, tuang kat dia ni, secawan. Akhiruhum syurban. Aku kena minum last sebab Nabi kata siapa tuang air, dia minum terakhir. Macam tu noh. Jadi kalau kita tuang rumah kita tuang air, tetamu minum dulu. Tapi tetamu selalunya tak mau minum. Dia tunggu tuan rumah minum. Adabnya, tukang tuang tu minum lambat. Tetamu pertama minum, kedua, ketiga, keempat tetamu minum. Last kali baru kita minum. Bukan mana last tu, setelah tetamu balik baru kita minum. Bukan. Maknanya mereka semua pakat rasa air, kita rasa lah. Nabi kata kat Sayyidina Abu Hurairah, kamu tukang tuang. Bila tukang tuang, minum last. Setelah semua pakat dapat, baru kamu minum. Susah hati Sayyidina Abu Hurairah. Susah hati dia. Takut habis. Dia dah lapar. Sebelum tu dia buat trik. Dia buat akai. Dia duduk tepi jalan. Dia tengok Sayyidina Abu Bakar lalu. Dia tanya ayat Quran. Tafsir ayat. Ayat tu dia dah alim. Dah faham. Dah saja tanya. Dia tujuannya. Nak Sayyidina Abu Bakar ajak pergi rumah. Jamu makan. Dia lapar. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni betul. Bila orang tanya soalan. Dia hurai ayat tu. Dalam hati Sayyidina Abu Hurairah, aku tahu dah. Saja tanya je. Aku lapar. Bukan aku tak tahu ayat tu. Aku pun faham. Sayyidina Abu Bakar tak ajak pergi rumah. Tak semawa. Tak jemput pergi rumah. Lalu pula Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, tolong hurai ayat ni kat aku. Dia duk ingat. Sayyidina Umar kata, mah, jom masuklah rumah. Saya ikut hurailah rumah. Tujuan dia nak Sayyidina Umar jemput jadi tetamu. Tak jemput juga. Duduk hurai tepi jalan gitu je. Tak jemput masuk rumah. Akhirnya lalu Rasulullah. Bila Rasulullah lalu, belum sempat Sayyidina Abu Hurairah buat trip macam tadi, Nabi faham. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, jom masuk rumah. Ada susu orang bagi. Yang kita minum susu. Masuk rumah, buat keluar susu sejak, secerek. Nabi tak tuang. Nabi kata, Abu Hurairah, sebelum minum, pergi panggil kawan-kawan kamu. Alamak. Nayalah, panggil ni pemai saat gini, peminum aku tak ada minum. Tapi takthirut ta'am bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit jadi banyak. Minum susu semua kekenyangan. Akhirnya Abu Hurairah minum. Rasulullah tolong tuang dekat Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah minum, bergelas-gelas dia minum. Susu tak habis sampai tak ada ruang, tak tahu nak letak mana dah. Minum sampai sesak. Sampai sengkak. Sampai Nabi kata, Ishraq, minum lagi. Dia kata, aku tak ada ruang dah. Kalau minum juga tak masuk dah. Full dah tangki ni. Tangki dah penuh. Air susu tak habis. Kemudian baru Rasulullah minum. Kita jangan duk buat perangai macam tu. Kalau orang jemput kita pergi kenduri, kita pergi kita je lah. Orang jemput Ustaz Zamri, saya nak buat kenduri. Saya tanya, panggil pelajar sekali ke? Dia kata, tak, bajet tak cukup, panggil ustaz saja. Saya tak boleh bawa pelajar-pelajar. Bawa pelajar ni pemakan lalu. Mereka ni tengah umur remaja ni makan kuat lah. Kalau orang panggil kita, kita saja. Kalau orang panggil sebiji kereta saja. Tak boleh nak iung angkut semua. Satgi lari bajet. Itu antara mukjizat Rasulullah. Antaranya lagi, Ibra'ul marda, menyembuhkan penyakit orang yang sedang sakit. Dengan cara yang mudah kadang-kadang tu, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah dapat satu penyakit tak sedar diri, koma. Rasulullah datang ziarah bersama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah berwuduk. Tak pastilah Rasulullah batal wuduk ke ataupun tajdid wuduk. Yang penting Rasulullah berwuduk. Kemudian air mustakmal yang ada di anggota wuduk Nabi ni, Nabi percik ke muka Sayyidina Jabir. Terus sedap
terus sembuh. Bila sembuh, Sayyidina Jabir pun susah hatilah. Takut dia mati. Dia tak tahu macam mana nak urus pembahagian harta kepada anak-anak dia. Waktu tu belum turun lagi ayat faraid. Jadi dia tanya Nabi, seandainya aku mati, harta ni nak agih-agih macam mana? Nak bahagi macam mana? Tiba-tiba turunlah ayat di rumah Sayyidina Jabir. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah berpesan, harta kamu untuk anak laki. Anak laki seorang dapat macam 2 orang anak perempuan. Atau bahasa mudah, anak laki dapat 2 kali ganda anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat RM10, anak laki dapat RM20. Gitu. Banyak lagi lah kalau nak cerita mukjizat ni. Ulama mengarang kitab khas. Syekh Nuruddin pun ada kitab Mu'jizat Khairil Bashar. Al-Ibar bi ba'di mu'jizati Khairil Bashar. Kitab tu. Macam-macam mukjizat ada. Dan mukjizatnya yang paling besar ialah Al-Quran. Yang melemahkan semua orang Arab dari mencipta satu surah yang paling pendek seperti Quran. Tak boleh buat. Musailimah Al-Kazzab cuba buat Quran. Al-Fil, Mal-Fil, Lahu khurtumun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Kamu tahukah gajah itu apa? Lahu khurtumun tawil. Gajah belalainya panjang. Tu bukan Quran. Tu macam buku budak je satu ya. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Gajah hidungnya panjang. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Tak boleh nak cipta. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Ni panggil mu'jizatun khalidatun. Mu'jizat yang kekal. Iaitu mu'jizat Al-Quran. Sampai sekarang. Mukjizat lain waktu Nabi ada aja. Mukjizat Quran, Nabi dah wafat, dia berkekalan. Dia punya bahasanya melemahkan orang. Dia punya ilmunya, dia punya kajian, i'jaz ilmi. Orang buat kajian, orang buat saintis kaji. Masya Allah, benda tu disebut dalam Quran. Susunannya, pengulangannya, berapa kali sebut, tu semua tu ada mukjizat. Quran. Mu'jizatun khalidatun. Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tun. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, bergabung untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Tak boleh. Sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Alhamdulillah. Petang ni habis dah. No? 53 siri kuliah Sirah Nurul Yaqin. Cara ringkas-ringkas lah. Kalau nak detail tu, kena baca kitab yang lebih besar. Rahiqul Makhtum ke. Baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Dr. Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Sirah Nabawiyah li Abi Hasan Ali An-Nadawi. Banyak kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang lebih luas. Antaranya kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Banyak penulis-penulis yang menulis sirah Nabi daripada cara ulasan yang berbeza. Pendekatan masing-masing yang agak berbeza. Alhamdulillah. Petang ni kita dah selesai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas ni kita sambung pula. Saya akan membaca hadis-hadis berkaitan kelebihan Mekah dan Madinah sebagai persiapan untuk yang nak mengikuti saya umrah bersama saya pada 28 Februari hingga 11 Mac. Yang tak pergi umrah pun boleh ikut serta. Kita akan cerita kelebihan Mekah dan Madinah, dan kita akan selitkan fiqh cara buat umrah, cara buat macam Nabi, hukum hakamnya apa semua. Kitab
tak siap lagi kitab, tapi saya akan bercakap. Tuan-tuan mungkin tak ada nota, tuan-tuan catatlah sendiri, catat sendiri. InsyaAllah berkaitan Mekah dan Madinah, kelebihan, hukum hakam berkaitan ibadat umrah dan juga sejarah-sejarahnya. InsyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته